Bertemu kembali rentasan berita edisi 1179 bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama malam ini. Bilakah MOU PH kerajaan berakhir? PAS sokong SOSMA bukan berita palsu. Tahniah anak muda Pakatan Harapan. Benarkah skandal 1MDB sudah basi? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apakah signifikannya 1 Ogos 2022 kepada memorandum persefahaman transformasi dan kestabilan politik MOU yang dimeterai kerajaan dan Pakatan Harapan pada 13 September tahun lalu? Timbalan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, Datuk Nur Jazlan Mohamad, dalam satu hantaran di Facebook pada 31 Julai 2022 berkata, hari ini harta akhir MOU yang ditandatangani pada 13 September 2021 antara kerajaan dan pihak pembangkang. Tulisan beliau jelas menzahirkan kegembiraannya. Bagi saya, dengan berakhirnya MOU berkenaan bermakna kerajaan sudah bebas daripada belenggu pembangkang yang cukup bijak memanipulasinya untuk kepentingan politik mereka. Beliau menyela Pakatan Harapan yang dakwanya pada sepanjang tempoh MOU itu menggunakan gencatan politik tetapi lebih galak menghentam kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya nampak pembangkang terutamanya parti-parti dalam PH sengaja memainkan pelbagai isu untuk memburukkan kerajaan Ismail Sabri, ujarnya. Bagaimanapun kenyataan berhubung tarikh tersebut disanggah oleh pengarah komunikasi keadilan Fahmi Fazil. Beliau menyindir Nur Jazlan yang tidak memahami apa yang tercatat pada MOU berkenaan. Macam mana nak jadi pemimpin bila benda basic pun Nur Jazlan gagal nak faham? Bukannya dokumen MOU ini dokumen rahsia ke apa? Mungkin dia tak baca sepenuhnya atau sengaja tak nak faham atas sebab-sebab tertentu, katanya dalam satu kenyataan. Beliau merujuk kepada beberapa perkara berhubung tarikh tamatnya MOU berkenaan. Untuk sekalian kalinya, saya nak jelaskan yang MOU tak tamat hari ini. Perkara 2.1, wahai Nur Jazlan, ujarnya. Perkara 2.1 adalah mengenai tempoh masa yang menyatakan bahawa memorandum persefahaman ini hendaklah berkuat kuasa daripada tarikh perjanjian ini ditandatangani dan hendaklah terpakai sehingga pembubaran Parlimen yang ke-14. Sementara itu, perkara 3.1 pula menyatakan bahawa kerajaan bersetuju tidak akan mengusulkan pembubaran Parlimen sebelum 31 hari bulan Julai 2022. Dalam bab gencatan politik itu pun, tugas dan peranan Pakatan Harapan sebagai pembangkang juga ditulis dengan jelas, iaitu perkara 9.1, tegas Fahmi. Tiada mana-mana klausa dalam MOU menghalang Pakatan Harapan memainkan fungsi itu. Bahkan jelas ditulis dalam perkara 9.1 MOU dan dipersetujui kerajaan. Dokumen MOU mana yang Nur Jazlan baca ni? Malunya, sindir ahli Parlimen Lembah Pantai itu. Macam-macam lagi yang ditulis Nur Jazlan dalam Facebook. Itu adalah hak beliau untuk meluahkan pandangannya dalam sistem demokrasi. Jom Channel serahkan kepada pemimpin Pakatan Harapan untuk membidasnya. Namun apabila beliau menulis bahawa selama 22 bulan jadi kerajaan, banyak benda yang PH kencing rakyat, Jom Channel mohon pemimpin UMNO bukan Nur Jazlan sahaja, cermin diri sendiri sebelum mengata pihak lain. Ingat lagi tak, pada 18 Februari 2017, satu perhimpunan menyokong pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau Akta 355 di Padang Merbuk yang dianjurkan PAS disertai oleh pemimpin UMNO. Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Jamil Khair Baharom dan timbalannya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki muncul di pentas utama bersama Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dan beberapa pemimpin parti itu. Apa jadi dengan RUU 355 selepas itu? 5 tahun berlalu sehingga ke hari ini rakyat hanya dengar krik, krik, krik. Kalau ini bukan kencing UMNO BN bersama sekutunya PAS, apa namanya? Untuk pemimpin yang sombong, ingatlah kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 37.
terjemahannya, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Ahli Parlimen PAS Bacok Nik Muhammad Abduh pada 26 Julai lalu di Parlimen berkata, berhubung tempoh penahanan untuk siasatan ada dua pandangan ulama. Yang pertama, hendaklah berkadar, bertempoh. Dan ulama itu antaranya Abu Abdullah Az-Zubairi menyatakan bahawa daripada mazhab Syafi'i kita, dia mengatakan bahawa kadar tahanan tak boleh lebih daripada 30 hari untuk siasatan. Maknanya 2 hari lebih daripada 28 hari. Itu pandangan pertama. Yang kedua, pandangan kebanyakan ulama mengatakan tidak. Kerajaan berhak untuk menahan untuk siasatan banyak hari yang dia nak bagi, asalkan itu adalah demi kemaslahatan awam. Saya berhenti setakat itu, Tuan Ketua, untuk menyatakan bahawa SOSMA tidak keluar daripada landasan Islam. Ujarnya, di situ jelas bahawa Nik Abduh menyokong subsection 4/5 Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA yang ada peruntukan tidak memberikan kebebasan kepada seseorang individu yang ditahan untuk siasatan polis selama 28 hari. Membidas kenyataan Nik Abduh itu, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang Muhammad Hanifah Maidin berkata, untuk rekod sebelum ini parti yang sama membantah Akta SOSMA di dalam dan juga di luar Parlimen. Nampak ketara daripada berubah kini 180 darjah. Beliau mempersoal kenyataan Nik Abduh bahawa SOSMA tidak keluar dari landasan Islam. Katanya beliau dan rakannya dalam Parti Amanah menunggu nas daripada mulut Nik Abduh tak keluar satu pun mengenai hak kerajaan untuk menahan individu yang tidak bersalah. Hanifah menegaskan tidak perlu sebut nas pun, sama ada nas nakli seperti daripada Al-Quran atau Al-Hadis atau nas akli dalam mana-mana sistem perundangan. Hatta yang tidak bersandar pada nas ilahi pun tetap salah. Hatta dalam sistem perundangan di Republik Kongo atau sistem perundangan di negara orang-orang Eskimo pun depa habaq hal macam itu memang salah, ujarnya. Beliau menempelak Nik Abduh yang berkata nas membenarkan kerajaan untuk menahan individu yang bersalah sebagai hukuman. Jawapan saya, itu pun tak perlu sebut nas YB. Mana-mana sistem perundangan pun setuju benda itu hatta sejak zaman orang habaq Code of Hammurabi. Undang-undang zaman Babylon pada 1750-an, before century lagi. Itulah polisi undang-undang, tegasnya. Hanifah berhujah ini bermakna jika seseorang itu bersalah, mahkamah kena menjatuhkan hukuman. Mafhum mukhalafah, makna sebaliknya, bila orang-orang yang didakwa katakan diputuskan tidak bersalah oleh mahkamah, maka logiknya mahkamah kenalah bebaskan orang itu, ujar beliau. Bagaimanapun kata Hanifah, isunya tidak sedemikian dalam SOSMA. Tahukah YB dalam Seksyen 30 Akta SOSMA, hatta setelah selesai perbicaraan dan pendakwa telah memanggil semua saksi dan dah habis juga kemukakan semua bukti dan keterangan, dan mahkamah pula putuskan orang yang didakwa itu tidak bersalah, mahkamah masih tak boleh bebaskan orang yang tak bersalah itu. Tahukah juga YB perkara itu, dan adilkah begitu? Adakah YB tahu dalam Seksyen 30 Akta SOSMA yang YB dan parti YB pakat sokong itu, pendakwa boleh minta Tok Hakim untuk terus tahan orang yang tidak bersalah itu, dan Tok Hakim pula kena ikut arahan pendakwa. Bidas Hanifah. Beliau meminta Nik Abduh bersikap munasabah. Come on YB, be sensible. Takkanlah Islam sebagai agama yang memerintah keadilan untuk ditegakkan dan kezaliman pula wajib ditentang. Boleh terima undang-undang seperti Seksyen 30 Akta SOSMA itu? Soalnya, untuk rekod pada tahun 2018, pemimpin PAS termasuk Ahli Parlimen Pengkalan Cepat Datuk Ahmad Marzuk Syari dan Ahli Parlimen Kuala Nerus Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali berteriak kononnya Hanifah mengelirukan Dewan dan menyebarkan berita palsu bahawa PAS menyokong SOSMA. Malah pemimpin PAS menuntut Hanifah taubat nasuha. Sekarang siapa yang wajib taubat nasuha kerana membohongi rakyat? Sayap Pemuda Pakatan Harapan iaitu Angkatan Muda Harapan pada 29 Julai lalu mengumumkan struktur baharu organisasi tersebut. Mereka terdiri daripada bekas pemimpin, pelajar dan aktivis muda pelbagai kaum yang mewakili 4 parti dalam Pakatan Harapan iaitu Parti Keadilan Rakyat Keadilan, Parti Tindakan Demokratik DAP, Parti Amanah Negara Amanah dan satu-satunya parti gabungan itu dari Sabah, Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO. Mereka yang dilantik ialah Ketua Angkatan Muda Kelvin Yi Li Wen.
Timbalan Ketua Angkatan Muda Muhammad Hasbi Muda, Adam Adli Abdul Halim, Nur Thaqafah Nordin dan Felix Joseph Sang. Naib Ketua Angkatan Muda Nik Abdul Razak Nik Muhammad Rizwan, Yong Safura Abdullah, Muhammad Kamil Abdul Munim dan Kennedy John Engkian. Sementara itu, Setiausaha ialah Musaddiq Khalid dan Timbalan Setiausaha Omar Mukhtar, Bendahari Lim Yiwi dan Timbalan Bendahari Nur Najiha Muhaimin. Angkatan Muda Harapan juga memperkemas biro-biro dalam gabungan tersebut bermula dengan Biro Pilihan Raya yang diterajui Asma Alif Abdul Adam, Perabakaran Anak Lelaki Para Miswaran dan Kristina Philip Selvaraju. Sementara itu, Biro Mobilisasi dipimpin oleh Umar Khair, Abbas Azmi dan Jason Raj Kirupananta. Dan Biro Dasar Awam pula dipacu oleh Ong Chun Wei, Nadia Fatin Syahira Ahmad Nazri dan Amar Atan. Akhir sekali, Biro Penerangan pula diamanahkan kepada Muhammad Haziq Azfar Ishak. Dalam satu kenyataan media, Angkatan Muda Harapan menegaskan bahawa mereka berdiri teguh bersama gabungan itu demi memastikan kemaslahatan yang dicerminkan melalui hasrat dan aspirasi mereka dijuarai setiap masa. Mereka juga menzahirkan komitmen berkesatuan antara komponen sayap pemuda Parti Komponen Pakatan Harapan khusus bagi mendepani pilihan raya umum ke-15. Katanya mereka akan terus bertekad membina keyakinan anak muda untuk konsisten membawa nafas politik yang baharu yang mementingkan rakyat serta politik yang berteraskan dasar dan solusi di samping menyemarakkan politik progresif pelbagai bangsa dan fahaman agama. Mengisafi beberapa isu mutakhir terkait anak muda, terkait kos sara hidup anak muda termasuklah kebajikan pekerja ekonomi gig yang didominasi anak muda. Angkatan Muda Harapan akan menganjurkan satu jelajah harapan anak muda yang akan bermula di Kota Baru, Kelantan pada 13 Ogos 2022 Sabtu dan akan diteruskan di beberapa negeri lain selepas itu. Jelajah harapan anak muda ini bukan sahaja sebagai medan pencerahan dan penerangan secara konvensional, tetapi bagi menjalankan komitmen Angkatan Muda Harapan untuk terus bersama dengan anak muda mengangkat aspirasi mereka melalui suara hati nurani anak muda. Katanya dalam kenyataan tersebut, tahniah anak muda kerana berjaya keluar daripada kepompong politik perkauman sempit yang disemarakkan oleh PAS, UMNO, MCA dan MIC serta yang seumpamanya. Semoga komitmen kalian untuk membawa Islah berjaya mencorakkan wajah baharu yang bersih dalam arena politik di negara ini. Anak muda khususnya golongan 18 tahun hendaklah dijelaskan bahawa politik adalah tata cara tadbir urus negara. Oleh kerana politik adalah mengenai pentadbiran negara, maka ia berkait langsung dengan kehidupan rakyat hari ini dan masa akan datang. Justru politik memerlukan penyertaan rakyat. Siapa lagi yang akan mencanai masa depan negara kalau bukan anak muda? Marilah kita sama-sama membanteras budaya cash is king yang menjadi antara penyebar budaya rasuah dan menyedari bahawa malu apa bosku tidak akan membawa negara kita untuk dihormati di mata dunia. Bagi pemimpin veteran, bimbing dan berilah laluan kepada mereka. Sesungguhnya perkongsian ilmu dan pengalaman itu memperkukuhkan kesatuan dalam berorganisasi. Ulah menyusul akar tidak akan hilang bisanya. Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan dilaporkan berkata, skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB yang digunakan pihak lawan untuk menyerang UMNO selama ini kini sudah basi dan tidak lagi dipedulikan. Mereka yakni lawan UMNO asyik janji kata kluster mahkamah 1MDB. Orang di Johor, Melaka tak peduli lagi dah 1MDB. Orang dah tak kisah lagi dah, katanya lapor Berita Harian. Bahkan kata Muhammad, orang menderu mengerumuni Datuk Seri Najib Razak. Tiada siapa boleh menafikan bahawa masih ada pentaksub UMNO yang percaya kepada hujah pemimpin UMNO difitnah. Hairan juga bagaimana Pakatan Harapan boleh mengarahkan seorang hakim Mahkamah Tinggi dan 3 hakim Mahkamah Rayuan untuk bersekongkol memfitnah Najib Razak, sedangkan gabungan itu bukan kerajaan lagi. Malah Datuk Zaid Ibrahim yang firma guamannya dilantik mewakili Najib dalam rayuan terakhirnya di peringkat Mahkamah Persekutuan turut percaya kononnya Najib ditipu. Dalam satu video Facebook antara lain beliau berkata, saya mengubah fikiran. Sekarang saya yakin Najib kena tipu. Najib ditipu oleh bukan sahaja Jolo, tetapi pegawai-pegawai beliau, pegawai dalam 1MDB. Beliau ditipu oleh Goldman Sachs, investment bank yang terbesar di dunia.
Beliau ditipu oleh Aba Investment dari Abu Dhabi. Jadi kehilangan wang berbilion ringgit itu pada pendapat saya bukanlah kesalahan beliau, dengan arti kata beliau yang merancangkan semua itu. Pada 29 Julai lalu, Bukit Aman pula dilaporkan sedang menjalankan siasatan terhadap bekas Peguam Negara Tan Sri Muhammad Apandi Ali berhubung dakwaan salah guna kuasa dalam siasatan 1MDB. Setiausaha Polis Malaysia, Datuk Nursiah Muhammad Sa'aduddin, dalam satu kenyataan berkata Polis Diraja Malaysia PDRM mengesahkan menerima laporan dibuat Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kelang, Charles Santiago, berhubung dakwaan tersebut. Charles membuat satu laporan polis mendakwa Muhammad Apandi menyalahgunakan kuasa semasa menjadi Peguam Negara ketika negara di bawah pimpinan Najib Razak. Dan mendakwa Muhammad Apandi terbukti menyalahguna kuasa selepas Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azimah Omar menolak saman fitnah yang difailkan Apandi terhadap Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang. Dalam hujah keputusannya, Azimah berkata Muhammad Apandi tidak bertemu atau bercakap dengan penderma keluarga di Raja Arab Saudi yang didakwa ada kaitan dengan Najib, walaupun berkata sebaliknya pada sidang media pada 26 Januari 2016. Selepas itu timbul pula laporan bahawa ahli perniagaan kontroversi dalam buruan Low Take Ju atau lebih dikenali sebagai Jolo kononnya menawarkan 1.5 bilion ringgit kepada kerajaan Malaysia untuk menyelesaikan pertuduhan terhadapnya berhubung kes berkenaan. Muhammad Apandi berkata beliau mengatur beberapa siri perjumpaan antara wakil daripada Kobre and Kim dan Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Adakah nanti Muhammad Apandi pula akan dikambing hitamkan memberi nasihat yang salah kepada Najib? Siapa lagi yang akan dipersalahkan selepas ini demi mensucikan pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional itu? Apapun, jika hujah Najib ditipu itu hendak dipakai, pemimpin yang begitu mudah tertipu bukan RM1 atau RM10 tidak layak menjadi Perdana Menteri. Satu dunia tahu pegawai-pegawai Najib dan pegawai-pegawai dalam 1MDB termasuk bekas Peguam Negara adalah pilihan khas bekas Perdana Menteri itu. Justru tidak mungkin skandal 1MDB akan jadi basi. Ia sudah menjadi sebahagian daripada sejarah untuk pentadbiran Barisan Nasional di bawah teraju Najib Razak. Sejarah ini mungkin dapat dipadam jika Barisan Nasional berkuasa semula, tetapi tidak mungkin dapat dihapuskan di Amerika Syarikat atau di mana-mana negara yang terkena tempiasnya. Adakah kalian juga mahu ditipu dengan cerita Najib tertipu? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom China dan layari portal jomchina.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.